Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anak cikgu semua. Hari ni kita nak sambung topik pembelajaran kita dengan tajuk 10.3 iaitu sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Jadi, objektif pembelajaran yang kita nak capai hari ini adalah menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Ini adalah paparan yang sama macam dalam buku teks awak. Ini adalah gambar kedudukan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Awak boleh rujuk awak punya buku teks muka surat 116 dan 117. So kita tengok apa tasik dan apa dia sungai yang terdapat dekat Asia Tenggara. Okey, yang pertama kita ada Sungai Irrawaddy yang terdapat di Myanmar. Okey, yang kedua kita ada Menam Chao Phraya yang terdapat di Thailand. Okey, yang ketiga kita ada Danau Toba yang terletak di Kepulauan Sumatera, Indonesia. Okey, ni Danau Toba ni Kepulauan Sumatera, Indonesia. Seterusnya kita ada Sungai Mekong di Vietnam. Okey, awak tengok Vietnam, sini Vietnam, tepi ni Vietnam. Okey, ni Sungai Mekong. Okey, Sungai Mekong ni panjang dia sebenarnya bukan start di sini, dia start dekat atas ni, dekat dataran Tibet, China. Okey, so ni Sungai Mekong, tengok kena sikit je. Di last kali dia berakhir dekat Vietnam. Okey, so Sungai Mekong letak dekat Vietnam. Okey, seterusnya kita ada Tonle Sap di Kemboja. Okey, so jom kita tengok satu-satu tentang sungai dan tasik di Asia Tenggara. Kita start dengan Sungai Mekong. Okey, Sungai Mekong Vietnam. Sungai ini merupakan sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Ini sungai yang paling panjang dekat Asia Tenggara dengan dia punya panjang 4,880 kilometer. Okey, sungai ini berpunca dari dataran Tibet di utara, mengalir melalui China, melalui Yunnan di China, kemudian dia lalu Myanmar, masuk Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Okey, kita tengok ini adalah peta aliran Sungai Mekong yang bermula dekat dataran Tibet kat atas ni. Okey, kemudian dia mengalir, dia masuk ke China melalui Yunnan. Kemudian dia masuk ke Myanmar sikit, kemudian dia masuk dalam Laos, kemudian dia ke Thailand, masuk Thailand sikit lalu tepi sana. Okey. Okey, kemudian masuk ke Kampuchea. Ni Kampuchea ni adalah Kemboja Kampuchea, Kemboja. Okey, kemudian last kali barulah dia ke Vietnam. Jadi sikit je dia masuk Vietnam. Ni Vietnam Ini adalah Vietnam. Jadi sikit je Vietnam. Okey, so sebab dia berakhir dekat Vietnam, maka Sungai Mekong ni terletak di Vietnam. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong, terutamanya pesawah padi. Okey, so kawasan lembah sungai yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Okey, lembah sungai. Okey, lembah sungai. Kemudian pertanian. Okey, so lebih 140,000 kilometer persegi padi sawah ditanam di kawasan lembangan Sungai Mekong. So ingat, bila ada sungai, kawasannya adalah tanahnya adalah subur. Okey, bila tanah subur,
dia sesuai untuk penanaman padi. Okey. Jadi ini adalah contoh Sungai Mekong yang terletak dekat, gambar Sungai Mekong yang terletak dekat Vietnam. Okey, sekarang kita tengok Sungai Irrawaddy yang terletak di Myanmar. Sungai Irrawaddy Myanmar merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar. Okey, iaitu 2293 km. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Okey, ini adalah peta Sungai Irrawaddy. Dia mengalir daripada utara terus ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Okey, so sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan sumber protein. So, kalau awak perasan yang cikgu merahkan ni jalan perhubungan dan pengangkutan, sumber air, sumber protein. Ini kalau dalam geografi, bila sungai, ini adalah fungsi utama sungai. Okay, so kalau dalam exam tanya, so inilah jalan perhubungan dan pengangkutan, sumber air, sumber protein. Okey? Okey, so Delta Irrawaddy dia sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk penanaman padi. So bila ada sungai, dia ada kawasan lembangan sungai. Ini adalah delta lah delta. So bila ada sungai, kawasan tu adalah bertanah subur. So tanah jenis apa? Tanah jenis aluvium. Tanah aluvium sangat sesuai untuk penanaman padi. Okey, so ini adalah gambar contoh penduduk yang membuat aktiviti di Sungai Irrawaddy sebagai dan menggunakan Sungai Irrawaddy sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan. Okey, kita tengok sungai yang ketiga, iaitu kita tengok Menam Chao di Thailand. Menam Chao Thailand. Okey, kenapa Menam Chao kita tak sebut sungai? Okey, yang lain semua kita sebutkan Sungai Irrawaddy, Sungai Mekong. Okey, sebab Menam tu sendiri maksudnya sungai dalam bahasa Siam. Okey, Menam Chao Okey, nanti kalau dalam exam awak jangan letak pula Sungai Menam Chao dia akan jadi Sungai Chao Okey, so kalau tulis Menam Chao lah. Kalau awak tulis Sungai Chao Thailand. Okey, Menam Chao merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand. Okey, sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. So ini kita tengok. Ini adalah cikgu nak tunjukkan tentang Sungai Menam Chao. Okay, ini Sungai Menam Chao. Dia mengalir daripada utara Thailand turun menuju ke Teluk Siam. So, ini kawasan ni kita panggil Teluk. Okay, kita dah belajar kan tentang bentuk muka bumi, pinggir laut macam mana bentuk teluk. So, kawasan ni kita panggil Teluk. Jadi, daripada atas ni dia menuju ke Teluk Siam. So ini adalah Sungai Menam Chao. Okey, so Lembah Chao dikaya dengan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Okey, so sungai ada tanah yang subur iaitu tanah aluvium. Tanah aluvium sesuai untuk penanaman padi. Ingat yang ini cikgu selalu sebut. Sungai, tanah subur, tanah apa? Tanah aluvium. Untuk tanah aluvium, untuk apa? Untuk penanaman padi. Sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. So, Bandar Raya Bangkok terkenal dengan pasar terapung sehingga diberikan nama
jolokan Venice Timur. Okey. So dekat Capraya, Menang Capraya ni dia ada banyak pasar terapung sehingga kan bandaraya Bangkok merupakan ibu negara Thailand. Sehingga kan bandaraya Bangkok ni terkenal sebagai Venice Timur. Okey, Venice Timur. Selalu kita ada Venice Barat kan. Okey, ni dekat Bangkok dikenali sebagai Venice Timur. So sungai ini juga merupakan sungai yang penting untuk mengangkut balak dan barangan pukal. Okey. So kita tengok. Okey, ini yang cikgu kata tadi, Venice. Apa dia Venice? Tengok Tengok dua-dua macam ni lah. Okay. Kegiatannya dekat sungai. Sini Venice Barat dekat Itali. So dekat Bangkok kita panggil Venice Timur. Okay, seterusnya kita tengok Tonle Sap di Kemboja. Seterusnya kita tengok Tonle Sap di Kemboja. Okey, Tonle Sap terletak di bahagian barat Kemboja dan merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. So ini paparan yang cikgu tunjukkan ni daripada atas. Kalau awak rajin, awak pergi dekat Google Earth, awak search Tonle Sap Lake. Okay, ini daripada atas ni bentuk dia lah. Okay, bentuk dia macam nombor 8, tak nombor 8. Okay, kecil. Okay, macam ni. Okay, ni bentuk tasik Tonle Sap. Samalah pada peta ni kan. Okay, ni bentuk dia. Ni tasik Tonle Sap. Okay, terletak di sebelah barat Kemboja ataupun Kampuchea. Okay, dan merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar dekat Asia Tenggara. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Apa dia maksud keperluan domestik ni? Okey, cikgu dah pernah sebut dah sebelum ni. Okey, keperluan domestik adalah seperti awak gunakan air tu untuk memasak, untuk makan, untuk mandi, okey, untuk keperluan harian. Okey, itu maksud keperluan domestik. Okey, so sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Maksudnya daripada tasik Tonle Sap ni orang buat terusan untuk kegunaan penanam padi. Okey, penanaman padi. Dia buat aluran lah, buat terusan untuk tanaman padi secara meluas. Okey. So seterusnya, perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dan dijalankan sepanjang tahun. Pada musim kemarau, tasik ini akan menjadi cetek dan kegiatan perikanan giat dijalankan. Maksudnya dekat tasik Tonle Sap ni kegiatan perikanan paling giat dijalankan masa musim kemarau. Sebab apa? Sebab tasik tu cetek. Bila tasik cetek, ikan senanglah nak dapat. Okay? Jadi kegiatan perikanan sangat giat dijalankan pada musim kemarau. So tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai Mekong untuk membawa pelancong. Okay, ni gambar daripada Sungai Mekong ni. Dia boleh mudik ke tasik Tonle Sap. Okay. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang dibuat dekat kawasan tasik Tonle Sap. Dia ada perkampungan terapung di tasik. Kita buat perkampungan atas tasik. Okey, ni gambar-gambar ni lah. Ini keadaan di mana kanak-kanak riang bermain di atas air. Tengok tu dia pakai besen je. Okey, ni pun sama. Yang ni gambar anak-anak gunakan pengangkutan air untuk pergi sekolah. Okey, so seterusnya kita tengok yang terakhir, Danau Toba. Okey, Danau Toba kita tak panggil tasik Danau Toba nah. Kita panggil Danau Toba. Sebab apa? Danau tu sendiri maksudnya tasik.
Okey, so Danau Toba dia terletak di Sumatera Utara Indonesia yang terkenal sebagai kawasan pelancongan. Okey, tadi cikgu dah tunjuk dah. Okey, kat sini dia letak dekat Kepulauan Sumatera Indonesia. Letaknya di mana? Dekat sini. Okey, ni Danau Toba. Right, dia tasik ni terbentuk di kawasan pergunungan. Okey, ini pun sama. Ini adalah pandangan daripada atas. Sama juga kalau awak pergi dekat Google Earth, awak search Danau Toba, awak akan nampak bentuk tasik Danau Toba ni. Bentuk Danau Toba ni macam donat. Nampak? Dia ada tengah-tengah ni pulau. Okey, kemudian ni bentuk dia. Macam donat kan. Okey. So tasik ini merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi antara 73,000 hingga 75,000 tahun yang lalu. So tasik vulkanik, bila sebut vulkanik ni dia ada kaitan dengan ledakan gunung berapi. So dia terbentuk disebabkan oleh ledakan gunung berapi pada 73 hingga 75 tahun yang lalu. So saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 km lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter, menjadikannya tasik vulkanik yang paling dalam di dunia. Okey, so tasik vulkanik yang paling dalam di dunia terdapat di Indonesia, iaitu Danau Toba. Ingat So terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini, iaitu Pulau Samosir, yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. So ingat balik, kita dah belajar dah tentang pergerakan. Cikgu dah cerita dah macam mana pergerakan magma berlaku yang mengakibatkan letusan gunung berapi. So kalau tengok dekat sini gambaran ni, cikgu kata tadi dia bentuk macam donat kan. So Pulau Samosir ni dekat tengah-tengah ni, dia terbentuk akibat pergerakan magma dekat bawah tasik. So inilah Pulau Samosir ni. So tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan aktiviti pertanian. So ini adalah contoh gambar tasik. So itu sahaja untuk tajuk sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Cikgu harap anak-anak jelas dan anak-anak faham. Kalau tak faham, awak boleh teruskan bertanya cikgu dalam grup kelas kita. Okey? So terima kasih semua.